Kata Nabi ada 7 golongan yang akan masuk syurga. Kita biasa dengar hadis Sahih Bukhari Muslim ialah 7 golongan yang boleh berenang bawah arsy Allah. Ya. Sab'atun yudhillumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ni hadis masyhur. Semua kita belajar hadis ni. Ya, kebaikan masjid semua ajar. Kalau tuan sekolah menengah ke sekolah agama mesti belajar hadis ni. 7 golongan yang layak berteduh bawah arsy Allah pada hari tidak ada naungan bahkan hanya naungan arsy Allah. Itu naungan bawah arsy Allah. Hadis ni ialah golongan yang masuk syurga. Kata Nabi ada tu, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Kata Nabi, wahai Ali, 7 golongan daripada umatku akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni masuk syurga. Ada hadis Nabi sebut nama sahabat-sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Nabi sebut nama-nama. Ya, Nabi sebut kisah. Ada hadis Nabi sebut kisah. Macam hadis Bilal bin Rabah. Nabi kata, ya Bilal, aku dengar tapak kaki kamu mendahuluku dalam syurga. Ya, itu bergantung pada amalan Bilal. Ya, ada yang mati syahid dan sebagainya. Ini hadis ni Nabi sebut 7 golongan. Bukan nama. Ya, 7 golongan. Jadi kita berpeluang untuk pastikan kita termasuk 7 golongan ni. Ya. Yang pertama kata Nabi, syabun taibun. Pertama, syabun, pemuda yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di antara soalan daripada mahsyar, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu arba'in. Tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam pada mahsyar, dia akan ditanya 4 perkara. Umur, apa dia baikkan. Zaman muda ke mana diguna? Zaman muda tu akan ditanya oleh Allah Taala. Ya, waktu muda kita dulu. Sebab kenapa waktu muda? Sebab muda ni, ya, muda ni macam-macam. Semangat, ya, berkobar-kobar, nak buat sesuatu, nak try tu, nak cuba tu benda, suka membangkang. Pemuda memang tipak dia suka bangkang. Ya, suka lawan kerajaan. Ya. Orang muda, dia tak bukan dia turut. Ya, siapa-siapa pun dia lawan. Kadang-kadang lawan ayah dia pun dia lawan. Ya, sifat pemuda. Tapi dalam banyak-banyak pemuda tu kata Allah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wajalla. Dalam 7 golongan bawah arah Allah tu ialah pemuda dibesarkan suara mentaati perintah Allah. Tu layak. Hadis Nabi kata pemuda yang bertaubat pada Allah. Ya, golongan pertama. Ya, jadi macam mana yang tua-tua ni? Kami dah terlepas dah. Ya. Jadi satu golongan tak sempat dah kita ni. Ya, tinggal 6 lagi. Ya. Ada peluang lagi lah 6 lagi. InsyaAllah ada peluang lagi. Tapi pernah tak kita zaman muda, kita terlanjur bertaubat minta ampun pada Allah? Taubat ni tuan sekalian, ada 2 perkara. Ya. Ramai kita bila sebut taubat ialah kan dosa. Bukan. Itu awam. Orang awam bertaubat kan dosa. Tapi orang muttaqin, dia bertaubat kerana lalai. Kerana dicuai. Dicuai tu dianggap satu kesilapan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia tak baca selawat hari ni. Sepatut selawat 1 kali. Hari tiba-tiba hari ni tak selawat. Astagfirullahalazim. Cuanya aku. Sepatut hari ni baca Quran. Tiba tak baca Quran hari ni. Hari Jumaat sepatut baca surah Al-Kahfi. Malam Jumaat atau pagi. Tiba-tiba tak baca. Astagfirullahalazim. Dia bukan sebab dosa. Ya, dia bertaubat kerana cuainya dia. Lalainya dia. Ya. Dan golongan mukhlisin, golongan lebih tinggi, dia bertaubat pada Allah Ta'ala kerana kesilapan mengucap benda yang tak sepatut diucap. Macam Alhamdulillah pun lah. Syekh, siapa nama dia? Syekh Tahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, ya, dia bertobat 50 tahun. Ya, 20 tahun. Aku minta ampun pada Allah lebih pada 20 tahun kerana silap ucap Alhamdulillah. Silap ucap Alhamdulillah. Kita kata apa silapnya? Takkan Alhamdulillah pun satu kesilapan. Kes dia sikit je. Rumah dia terbakar. Bandar Baghdad terbakar. Semua kedai terbakar, kedai dia tak terbakar. Ya, kedai dia saja tak terbakar. Waktu tu dia di kampung. Lalu orang daripada Baghdad kota datang beritahu dia, wahai Syekh, Baghdad terbakar semua. Satu roll kedai terbakar, belakang kedai kamu satu tak terbakar. Dia kata Alhamdulillah. Lepas tu dia Astagfirullahalazim. Sebab pasal apa? Apa salah ucap Alhamdulillah kalau kena kita? Nasib baik kedai kau terbakar. Kedai aku nasib baik tak terbakar. Ya. Dia istighfar tu kenapa? Kerana ada perasaan penting diri sendiri. Sepatutnya waktu kawan kita tengah bersedih, kita kena turut bersedih. Walaupun kita boleh gembira. Nabi Sayyidina Ali pesan pada anak perempuan dia. Ya. Waktu anak perempuan nak kahwin, Sayyidina Ali pesan pada anak perempuan dia apa dia? Jangan kamu tunjuk gembira waktu suami kamu berduka cita. Dan jangan kamu tunjuk duka cita waktu suami kamu tengah gembira. Ya. Suami tengah seronok, tiba-tiba isteri pula bersedih. Ya. Dia tak bagi.
Ya. Siapa macam tu dia pesan. Ya. Tengah orang lain berduka cita kedai terbakar, engkau boleh ucap Alhamdulillah. Tu maksudnya, bagi dia satu kesilapan. Tak sepatut dia ucap depan waktu orang tengah bersedih. Kalau kena kita, betul lah tu. Nasib baik kena kamu. Kalau kena aku, okey. Sebab tu orang Melayu nasib baik kan tak pernah habis. Ya. Jadi taubat ni bukankan dosa. Taubat kan lalai, kerana cuai, kerana tak buat. Itu juga bertaubat pada Allah Ta'ala. Ya. Kita biasa taubat dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, man tasaddaqa sirran. Siapa yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada satu hadis 7 golongan tadi, ya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ini layak betul buat arsy Allah, lain. Ya. Lalu tu apa dia? Orang sedekah hingga tangan kirinya tak tahu apa dibuat oleh tangan kanannya. Maknanya sembunyi-sembunyi. Maksud hampir sama. Sedekah senyap-senyap ni, sedekah boleh ke terang-terang? Boleh. Tak salah. Buat cek sedepah. Ya. Biasa YB lah. Ya. Sebab YB ni kalau tak buat, orang tak tahu. Ya. Kadang-kadang, boleh tak kita buat? Koperasi buat? Boleh. Tak salah. Ya. Allah Ta'ala sebut Quran, allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang sedekah secara siang hari atau malam hari, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Falahum, bagi mereka semua ni kata Allah Ta'ala, mereka tidak duka cita waktu orang lain duka cita, mereka tidak bersedih waktu orang lain bersedih. Maknanya boleh terang-terang. Ulama bahas. Ya, sebab bila ada matan, maka bahasa ulama. Tengok hadis. Sedekah macam mana terang-terang, sedekah macam mana sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terang, sedekah yang wajib. Kita keluar zakat, zakat koperasi, kita keluar zakat fitrah, zakat peniaga. Kita terang-terang supaya peniaga lain teringat, oh dia tak keluar zakat lagi. Oh saya tak buat lagi. Dengan sebab terang-terang tu mengingat orang lain yang belum buat. Ya. Yang kedua, boleh terang-terang dengan syarat bahawa dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ikhlas ni bukan mesti kita banyak sikit. Ikhlas, ada orang beri. Semua orang tahu dia sedekah, tapi dia ikhlas. Ya. Sebab tu kadang-kadang bila kita sedekahkan, kita lah bukan orang lain kita. Ya. Kalau kita bagi sikit, RM1, 80 sen, 50 sen. Dia bertanya, berapa? Rahsia. No, tak nak beritahu pasal apa sikit. Cuba sedekah 1,000. Orang tak tanya. Kau tak tanya berapa aku bagi. Dia nak keluar juga cerita tu. Ya. Sebab tu sedekah ni tuan sekalian, sedekah senyap-senyap lebih afdal. Pasal apa? Walaupun tak apa secara terang-terang, tapi bila kita sedekah secara sembunyi-sembunyi, tujuannya boleh takut timbul riak. Ya, takut timbul nak tunjuk-tunjuk. Ya, sebab dia boleh batal pahala ni. Pahala sedekah boleh batal. Sedekah tu dah bagi dah. Pahala dia boleh batal. Ya allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu. Ya, dengan kamu mengungkit balik apa yang kamu beri, dengan kamu menyakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Ungkit balik, awak ni senang ni aku tolong tahu. Ingat sikit. Kalau tidak, jangan harap. Wah. Dulu 30 tahun dulu aku tolong bisnes kamu bagi projek. Takkan tak ingat? Jangan sokong lain. Ya. Kan biasa tu. Ya. Diungkit balik. Ya. Diungkit balik. Ya. Sekarang ni zaman orang ungkit. 40 tahun. Dalam masa 30 hari, ceritakan semua harta yang ada. Tak kebengong tuan-tuan. Mana? Ya. Tapi, ini yang berlaku. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, Waman yu'addi salatul duha. Siapa yang menunaikan sembahyang sunat duha. Nabi pernah pesan dalam hadis lain kepada Ali, ya, wahai Ali, jangan kamu tinggal sembahyang sunat duha sama ada waktu mukim atau waktu musafir. Ya. Kan sembahyang sunat ni, orang musafir tidak dituntut sebagaimana orang mukim. Ya, kecuali sembahyang sunat duha. Kecuali sembahyang sunat duha. Adapun qabliyah ba'diyah fardu, dia tidak dituntut seumpama orang mukim. Ya, satu hari almarhum Tok Nazir tak sembahyang sunat. Sunat lepas Zuhur. Saya masa tu kecil. Saya kecil lagi. Saya ingatlah hadis tu. Saya ingat cerita tu. Saya duduk kat dia, saya tanya dia. Kata Aziz, kenapa tak sembahyang sunat? Ya, saya tanya dia. Peliklah Tok Guru tak sembahyang sunat. Ya, kalau kita tak sembahyang, biasa. Ya, kita pelik kalau sembahyang.
Isteri kata, sudahlah suami aku sembahyang sunat ni. Bimbang pula. Bukan terbiat kot. Tapi Tok Guru almarhum Tok Guru takkan tak sembahyang sunat. Tapi satu hari dia sembahyang Jumaat. Dia tak sembahyang sunat. Saya pergi tanya dia. Saya kata tu, pasal apa tak sembahyang sunat? Dia kata ginilah. Orang musafir. Saya tanya itu waktu dia mari di Batu Balai. Orang musafir. Sembahyang 4, Tuhan bagi rukhsah keringanan. Boleh buat 2. Qasar. Orang yang musafir, sembahyang boleh jamak pula. Takdim atau takhir. Mana pun dia, ada rukhsah. Ada keringan Allah dalam amalan fardu. Maka demikianlah juga amalan sunat lebih diringan oleh Allah Ta'ala. Manakala pernah, musafir kan letih, pernah apa semua, dia tak nak orang sunat. Tidak dituntut sebagaimana orang musafir kecuali sembahyang sunat duha. Nabi kata pada Ali, ya Ali, jangan tinggal sembahyang sunat duha sama ada waktu mukim atau waktu musafir. Kerana orang sembahyang sunat duha ni, dia ada pintu khas besok di syurga, di akhirat. Allah Ta'ala minta orang jaga sembahyang duha, masuklah ikut pintu duha. Hingga Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal-laili iza saja. Ya, jadi kata Nabi pada Sayyidina Ali, yang ketiga, siapa yang menunaikan sembahyang sunat duha. Yang keempat, man kana zahabun malihi ahwana alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Yang keempat, sesiapa yang rasa kehilangan harta bendanya lebih ringan baginya ahwana alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Lebih ringan bagi dia daripada luput satu sembahyang bersama imam. Nabi kata yang keempat ni orang layak masuk surga Allah Ta'ala ialah orang yang sekiranya dia hilang harta dia, barang dia hilang, tidak dia duka cita, tak sedih sebagaimana dia hilang sembahyang satu waktu bersama imam, satu rakaat bersama imam. Dia lebih sedih duka cita kalau dia terlambat rakaat bersama imam daripada hilang harta. Hilang harta tak apa, tapi jangan luput satu sembahyang bersama imam. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita kalau hilang harta, sembahyang tak khusyuk. Ya. Tak khusyuk tuan-tuan. Contoh tuan-tuan nak pergi ke Kuantan. Ya. Daripada Kampung Bahagia, Taman Sebahagian. Sampai atas mata Temeloh tu, tengok handphone tertinggal. Patah balik ke tak? Patah balik. Ya. Kalau sampai atas jambatan tengok isteri tertinggal, patah balik tak? Tak ada. Yang telefon, sila naik Grab. Jadi manusia ni bila kita hilang satu benda, kita duka cita, sedih. Tapi bila kita terlambat tak sembahyang berjemaah satu waktu, tak rasa apa-apa pun. Jadi kata yang keempat ni payah dapat kita ni. Payahlah, bukan tuan-tuan saya pun rasa macam tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu hari lambat sembahyang subuh di Madinah. Pagi terlambat bangun. Kita nak ada masa-masa kadang kita terlambat bangun. Kunci dah jam. 3 jam kunci. Ya. Tapi terlambat juga. Ada masa-masa, mungkin kan nak kata letih pun tak tahu, tapi ada masa-masa kita terlambat bangun. Satu hari, satu pagi, Sayyidina Abu Bakar lambat bangun. Bila bangun-bangun, dia kata Allah terlambat. Terus ambil wuduk, pakai-pakai, keluar. Ya. Sebab Nabi dah sembahyang. Dia keluar, kebetulan lorong rumah dia nak ke masjid Nabi tu, lorong sempit. Celah-celah bangunan dah. Ya, macam kita lah dulu jalan ni, celah-celah jalan masa tu jalan kaki. Maka jalannya besar jalan kaki lah. Lepas tu ada motor, besar sikit. Ya, sekarang ada kereta, besar sikit jalan dia. Esok kalau kita pakai kapal terbang semua, besar lagi jalan kita. Ya. Sebab jalan tu bergantung pada apa kenderaan yang kita buat pada waktu itu. Jadi, rumah Sayyidina Abu Bakar celah-celah lorong. Celah-celah bangunan. Dia pun jalan-jalan cepat. Ada pula seorang tua. Orang tu jalan perlahan je. Biasa macam tu lah tuan-tuan. Kalau kita nak cepat, ada je. Dia nak cepat, ada je. Stand row rosak atas jambatan. La ilaha illallah. Ya. Dia nak cepat je, ada je. Tapi light merah. Merah. Ya. Bila nak cepat, macam-macam. Ya. Kita kata, waktu kita tak lalu, hijau macam. Bila lalu, merah. Pasal apa? Sebenarnya sama je. Kita ni. Ya. Jadi, Sayyidina Abu Bakar ni, bila orang tua tu berjalan perlahan, dia dah terlambat. Kalau kena kita potongnya orang tua tu. Tepi. Ya. Ya. Tapi, Sayyidina Abu Bakar ni, sahabat Nabi, ya, dia dengar hadis Nabi, dia pegang, dia amal sungguh. Kita dengar hadis, kita ambil lah untuk maklumat je. Kita tidak berpegang. Tidak pegang sungguh-sungguh. Tak gigit dengan gigi geraham, kata Nabi.
Ya. Jadi Abu Bakar ni, kebetulan beberapa hari sebelum tu, Nabi sebut satu hadis. Ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Itu hadis dia. Ya. Bukan golongan kami, siapa-siapa tak kesian pada anak kecil dan tak hormat orang tua. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni, teringat hadis tu. Kalau dia potong orang tua ni, dia bimbang termasuk dalam hadis tak hormat orang tua. Jangan main Nabi tak mengaku umat, tuan-tuan. Bukan golongan Nabi, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Dia Sayyidina Abu Bakar berjalan perlahan. Ikut pakcik terlambat. Sampai di masjid, orang tua ni distrik je. Saya kata, "Hei pakcik, nak ke mana? Marilah semayang, Nabi tengah semayang." Ada orang tua macam tu, tuan-tuan? Ada. Surah Muttaqin pun ada. Ada. Kita ingatkan mari surah cepat, tak straight je. Jawab orang tua tu, "Sebayang apa? Aku di Yahudi." Rupanya orang tua tu Yahudi di Madinah. Orang Yahudi. Yahudi macam kita lah. Pakai kopiah, serban, ada tasbih. Sama je. Tak kenal. Sahabat Nabi pun tak kenal Yahudi. Ya. Yang kopiah kecil ni, Zionis baru-baru buat Yahudi. Baru. Ya. Hampir sama. Ya. Jadi, rupanya Yahudi. Jadi, saya bakal tak boleh masuk. Masuk masjid. Ya. Terus takbir lah. Di tengah semayang. Allahu Akbar. Sedai tu. Lepas takbir, Nabi pun terus rokok. Dia pun terus rokok. Dipanggil apa dia? Masbuk. Ni masbuk. Hukum fiqahnya masbuk. Kalau kita mari lambat, jangan dibaca dengan Fatihah tu. Bila imam rokok terus. Itu dipanggil hukum masbuk. Masbuk tu masuk buk tu imam. Mudah faham. Masbuk. Tu imam tanggung Fatihah. Fatihah ni wajib baca. Tapi bila kita lambat, masuk buk tu imam. Bila mereka tanya, kenapa pakcik tak baca? Masuk buk tu imam. Ya. Tu imam tanggung. Jadi Sayyidina Bakar ni Allahu Akbar. Sedang elok Nabi pun rokok, dia pun rokok. Dalam rokoknya dia menyebut Alhamdulillah. Dia tak kata Subhan Rabbil Azim. Dia kata Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kerana sempat rokok bersama Nabi. Dapat rakaat bersama Nabi. Rakaat ni rokok lah. Sebab tu bila kita tak ada rakaat, tak ada rokok, dia tak anggap rakaat tu. Ya. Jadi, tiba-tiba saya Nabi, daripada rokok, tiba-tiba dia kata Sami Allahu liman hamidah. Ni kali pertama. Asalnya Allahu Akbar. Asal semua pergerakan semayang ni Allahu Akbar. Tak ada Sami Allahu liman hamidah. Sebab tu kalau kita baca kitab fiqh, kitab mana fiqh, dia panggil takbir intiqalat. Pindah satu rukun ke rukun tu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Kecuali tiba-tiba kenapa ni? Sami Allahu liman, tidak takbir, tapi tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Ya, lepas sembahyang, sahabat-sahabat tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar kamu kata Sami Allahu liman hamidah. Nabi bercerita. Nabi kata tengah kita sembahyang tadi, masuklah seorang sahabat. Ya, kan dia sempat rokok bersama-samaku. Dia menyebut dalam rokoknya, Alhamdulillah, aku dengar Allah jawab, Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah dengar, hambanya memujinya. Bermula subuh itulah, kekal sampai sekarang, bila dia merokok, Imam tidak kata Sami Allahu liman hamidah, sunat bagi mau jawab Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Ya. Boleh juga sebut sama Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd ataupun Rabbana walakal hamd. Boleh belaka. Ya. Yang tak boleh, yang tak semayang. Tak sebalah benda-benda sunat. Ya. Pernah satu hari lain Nabi jadi imam. Waktu lain ni. Ya, dia sama Allah liman hamidah sampai Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat. Tiba-tiba dia tambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ditambah 5 patah perkataan. Nabi tak ajar, Nabi tak suruh. Dia tambah suka-suka, senang-senang ditambah. Kalau kita ni bid'ah ni. Masuk neraka. Jangan cepat sangat Nabi nakkan. Ya. Lepas sembahyang Nabi tanya, aku dengar ada orang tambah tadi, kata Rasulullah. Siapa yang tambah tadi? Ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Tak sengaja ya Rasulullah. Terkeluar ya Rasulullah. Dia ingatkan Nabi nawar ke dia. Nabi kata apa dia? Tak. Aku nampak lebih pada 30 malaikat berbuk tulis pahala kamu. Mana Nabi membenarkan perbuatan sahabat. Jadi hukum lah. Ya, ditasyri'kan lah. Ya, walaupun Nabi tak buat, sahabat buat. Tapi Nabi benar. Nah benarkan, boleh. Atau Nabi diam, boleh juga. Macam Khalid Al-Walid makan bak. Khalid Al-Walid, ditangkap bak, dia sembelih, dia makan depan Nabi SAW. Dia bakar, makan. Nabi tak pernah makan bak. Nabi tak makan. Khalid Al-Walid makan bak. Tapi Nabi diam. Perbuatan Nabi diam tu maknanya hukumnya boleh.
Boleh makan tak? Saya pergi kawan saya, Ustaz Syari. Di Mesir, anak-anak Mesir kenal lah. Ustaz Syari orang lama di Mesir. Dia panggil Syari Dok. Dia kerja juga Dok. Satu hari dia ajak saya makan sup Dok rumah dia. Saya pergi dah. Banyak ekor lah rumah dia tu. Dia buat sup. Tu rasa kuat sampai sekarang. Dia duk cerita, Dok ni tu kan, sembelih pukul 8 pagi, ikat ekor gantung. Darah dia setitik 2 je. Bukan banyak darah dia. Ya, sembelih, ikat ekor gantung. Pukul 8 pagi gantung, pukul 5 petang baru mati. Sebab tu orang nak makan tu kilamat mati, tuan-tuan. Bukan benda pun. Ya. Macam-macam lah. Ya. Jadi, balik pada hadis kita, perbuatan-perbuatan Nabi SAW depan para sahabat, diam ataupun Nabi setuju, sama-sama juga sahabat pegang dinding Kaabah. Nabi tengok. Nabi nampak sahabat pegang dinding Kaabah. Tapi Nabi diam. Perbuatan Nabi diam, maknanya boleh kita pegang dinding Kaabah, doa dan sebagainya. Tidak salah. Kemudian yang ke-5. Yang ke-7 ya. Waman dama'at ainahu min khasyatillah. Yang kelima, orang yang mengalai mata kerana takutkan Allah Ta'ala. Kita bila tengok seorang-seorang mengalai air mata, takut pada Allah Azza Allah, takut hisapan Allah di akhirat, tengok dosa-dosa zaman dulu-dulu. Ya. Dulu-dulu kita tengok dosa-dosa beli nombor ekor dulu, takkan tak ingat. Kan? Ya. Dululah, sekarang kira dulu. Ya, kan dulu kan selalu beli nombor ekor kat jalan kat Temeloh tu. Ya. Jumpa kawan kita, tengok muka dia teringat dah. Engkau lah dulu. Ya, kan. Dia pun tengok kita senyum je kan. Ya. Dia kata, hadir kuliah Ustaz semalam? Tak kata. Dengar tak? Dengar. Ingat tak? Ingat. Muda-muda dululah, sekarang tak ada. Dulu muda-muda minta orang mandi apa kan. Takkan tak ingat. Cuma sekarang ni dah mata pun tak apa nampak, tak minta lah dah. Makna mengalai air mata kerana takutkan Allah Ta'ala. Ingat dosa, ingat akhirat, ingat apa semua. Bila kita nak mati, bila kita ingat mati kita, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita rasa takut. Ini kebanyakan manusia. Termasuk Aisyah. Kata Aisyah pada Nabi, ya Rasulullah, aku takut nak mati. Yang kedua, rasa sedih. Ada orang ingat mati sedih. Ya, sedih, menangis. Pasal apa sedih? Sedih nak tinggal isteri, sedih tinggal anak-anak, sedih tinggal kebun, ladang baru beli, durian baru nak buah. Ya, teringat kawan-kawan. Sebenarnya tak perlu sedih. Dia, anak ni, dia pandai lah dia buat hidup dia. Macam kita lah. Ya. Tapi ada yang gembira. Ya. Ada gembira. Ya. Sahabat kita di Gaza, ya, 20,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Ya. 20,000 dah masuk syurga tanpa hisap dalam perang di Gaza. Tiap-tiap hari. Kalau di Jordan, tiap-tiap hari semayang mayat gaib. Ya. Diarahkan masjid-masjid buat salat gaib. Ya. Kenapa? Kerana sahabat kita yang gugur syahid. Budak kecil, orang tua. Ya. Orang mati syahid, dia seronok, tuan-tuan. Dia gembira. Sangat. Sebab tu kita tengok orang macam ni kan ada muka senyum kan. Senyum apa semua. Dia ambil gambar senyum tu pelik kita tengok. Padahal luka tubuh dia senyum. Ya. Budak-budak kecil senyum. Orang tua senyum. P.Ramlee pun dia tidak senyum. Ya. Jadi, pasal apa dia seronok ni? Sebab dekat nak mati, orang beriman, Allah Ta'ala angkat hijab. Maka dia nampak syurga dia. Dia nampak nikmat yang akan menanti dia. Macam Nabi SAW tanya Jibril. Ya Jibril, kata Nabi Jibril, ya Muhammad, aku datang untuk ziarah kamu dan cabut nyawa kamu. Nabi tanya. Ya kan Jibril, apakah persiapan? Dia kata, ya Rasulullah, pintu syurga dah buka belaka, ya Rasulullah. Ya, kebun-kebun semua dah jaga belaka dah. Makanan dah hidang belaka dah. Air tinggal tuang saya dah. Semua dah ready belaka dah. Ya. Mana? Begitulah. Orang masyarakat ni bila angkat, dia seronok gembira. Ya. Sebab tu waktu kita lahir ke dunia, seorang menangis, ramai gembira. Waktu mati, seorang gembira, ramai menangis. Waktu kita lahir ke dunia, yang menangis apa dia? Baby seorang. Bayi tu menangis. Yang lain, gembira. Mak, doktor, nurse, apa semua gembira. Tapi waktu mati, orang beriman, dia gembira. Tapi orang lain sedih. Suami sedih, isteri meninggal, isteri sedih, suami meninggal, mak saudara, anak-anak menangis semua. Dan sepanjang hidup ni ingat di Kampung Awah. Kampung Awah nak pergi, satu orang meninggal dunia, seorang makcik meninggal dunia. Ya, salin, meninggal. Anak dia kecil-kecil lagi, 7 orang. Ya, yang kakak tu umur 8 tahun, 9 tahun, kejap pensan. Ya. Anak yang kecil sekali, dalam umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, bila mak dia meninggal, buat balik mak dia ke hospital tu kan. Dia peluk mak dia tu, dia tak lepas mak dia tu. Masya Allah. Ya.
Orang beriman, Nabi kata orang mati syahid ni, dia sangat gembira. Waktu roh tu keluar pada tubuh dia. Sangat seronok. Puncak nikmat dia. Waktu roh keluar pada tubuh. Kalau boleh, dia minta Allah hidupkan semula, nak berjuang balik, dia mati syahid semula. Dia nak rasa nikmat waktu roh tu keluar. Ya. Nikmat yang paling seronok. Waktu tu. Kan kita hidup ni ada kemuncak dia. Ya. Kemuncak makan. Bila sedap tu? Waktu masuk, waktu telan tu. Lepas telan, tak ada guna. Habis nikmat. Ya. Sama juga, apa saja pun dia ada kemuncak dia. Ya. Kemuncak nikmat, kemuncak nak marah, semua dia ada dia. Lepas tu dia akan menurun. Ya. Allah Rabbi. Yang kelima. Yang keenam, wa man zahamal ulama fi majalisihim. Orang kata Nabi yang keenam, iaitu orang yang sentiasa bersama para alim ulama dalam majlis-majlis ilmu mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan tu. Apa dia? Bila dengar ada orang kuliah, orang ngajar, ustaz alim ulama mari, maka kita duduk dalam majlis ilmu dia. Nabi kata orang ni orang layak mendapat syurga Allah Ta'ala di akhirat. Jangan hina ulama. Ya. Allah istilah perang. 3 golongan Allah istilah perang di akhirat. Ya. Pertama, orang hina wali-wali Allah. Yang kedua, orang hina miskin kerana kemiskinan. Yang ketiga, orang hina para alim ulama. Ya. Ini Allah istilah perang. Allah istilah perang dengan dia di akhirat. Ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi oleh kerana itu, kita duduk majlis ulama. Ya. Orang alim mari, terus kalian ambil kesempatan. Sekarang ni ambil gambar. Ambil gambar. Ustazah mari, ambil gambar. Ya. Ambil gambar dengan dia. Pasal apa? Nanti malaikat tanya, ada gambar tak? Ni ada yang tanya. Dia kata dulu, pernah makan tak sekalian ulama? Pernah tak berjalan bersama ulama? Pernah tak semayang bersama alim ulama? Tambah lagi. Pernah bergambar tak? Ya. Sekarang gambar semua sekarang ni. Ya. Sekarang ni viral gambar. Semua orang, kamera ada. Kedai gambar tak ada. Dunia dah terbalik. Ya. Akhir sekali yang ketujuh, kata Nabi SAW, wal imamul adilun. Pemimpin yang adil. Bila sebut bab pemimpin, adil lah yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Sebab pemimpin ni dia mudah tak berlaku adil. Dia tak lagi peruntukan. Ya. Dia tak akan berlaku adil, pemimpin ni. Ya. Pembangkang tak bagi peruntukan. Bukan dia sekat. Dia tak akan berlaku adil. Dia payah berlaku adil. Sebab tu nak masuk syurga ni, pemimpin kena adil. Wala yajrimannakum syana'akum. Ayat Allah kata jangan kamu benci pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil pada kaum tersebut. Kita orang Melayu. Jangan kita benci pada Cina kerana Cina dia tu. Sebab dia bukan nak di Cina. Allah buat di Cina. Bangsa ni bukan kita tentu. Allah yang tentu. Dan bangsa ni tak ada kemuliaan. Kita mulia ni, kita orang Melayu mulia. Kerana Islam ada pada kita. Bukan kerana Melayu tu. Oh, Melayu zaman dulu teruk. Tuan makan biawak pun. Dululah. Dulu. 7 keturunan dulu. Mungkin. Pakai cawak, tak semayang apa semua. Tak kenal Tuhan masa tu. Teruk. Bila kita di island ni? Bila Islam datang pada kita. Bila Islam datang, oh ada semayang fardu. Ada mandi wajib, ada mandi sunat. Ada makanan boleh makan, tak boleh makan. Ya, saya ambil gambar beberapa orang dalam 7-8 orang. Dia ni saudara baru di pendalaman Sabah lah. Saya ada gambar dia. 2 gambar berbeza. Satu gambar kami ambil waktu dia belum masuk Islam. Kemudian, bulan depan tu datang semula, ya, disambut kami lah, saya bersiarat sekali. Kita ambil gambar. Banding 2 gambar tu, jauh langit bumi. Rupa. Kenapa? Dulu dia tak semayang. Dulu dia tak pernah kena wudu. Dulu makan yang macam-macam. Bila kena Islam, lawa-lawa, cantik. Ya. Tu beza. Ya. Sebab Islam ni, dia membezakan. Sebab tu orang payah masuk Islam. Orang mudah masuk agama lain, masuk Kristian, masuk Hindu. Mudah. Pasal apa? Masuk je lah. Kehidupan tak beza. Makanan tak beza. Pakaian pun sama. Islam tak. Bila masuk Islam, pakaian dia beza. Kena tahu aurat. Makanan pun dah beza lah. Ya. Cara hidup berbeza. Menilai beza. Ya. Sebab tu Allah kata bila kita jadi pemimpin, kena berlaku adil. Ya. Kena berlaku adil. Ya. Jangan sekali-kali tidak berlaku adil. Sebab adil ni, ya, adilu huwa aqrabu littaqwa. Ya. Berlaku adil kerana dia sangat hampir dengan takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan 7 golongan ini, ya, yang kita berusaha, mudah-mudahan kita masuk dalam 7 golongan tersebut insyaAllah. Ya, dan oleh kerana kita hidup di alam barzah, alam akhirat, tolonglah, ya, kita akan tolong jumpa sahabat-sahabat kita, bukan sahaja dunia, bahkan di akhirat. Nikmat bersahabat ni, kita boleh keluarkan sahabat kita daripada neraka. Nikmat bersahabat. Masya Allah. Ya. Nikmat bersahabat. Bila kita dalam syurga, kita cari kawan-kawan kita.
Ya. Mana kawan? Oh, mereka kata dia surga Firdaus. Kita pergi ziarah dia. Mana kawan kita ni? Oh, dia surga Jannatul Ma'wa. Kita pergi ziarah dia. Tiba-tiba, mana kawan? Oh, tak tahu. Cuba Google sikit tengok. Ya. Cek tarik nama dia. Malaikat kata, kawan kamu dalam neraka. Ya Allah. Ya. Allah kata apa dia? Bawa dia tepi ke neraka tersebut, keluarkan sahabat dia. Kita, sebab tu kita bersahabat ni bukan habis dunia je. Dalam kubur, di padang mahsyar, sampai dalam syurga. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita hari ini, Allah kumpulkan kita menjadi baik dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita menjadi lebih baik nanti di akhirat, insyaAllah.